Activity Act 2007 di peringkat negeri. Ianya bertujuan mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan Undang-Undang Mesej Elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam. Penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan serta memudahkan urusan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Amalan meluas menggunakan alat elektronik adalah sejajar dengan perubahan dan kemajuan yang berlaku bukan sahaja di negara ini tetapi secara global. Kewujudan beberapa peruntukan dan amalan lama yang tidak membenarkan pelaksanaan penyampaian perkhidmatan secara elektronik ataupun online di negeri-negeri menjadi kengkangan dalam urusan di peringkat persekutuan. Maka rang undang-undang ini dikemukakan untuk dipertimbangkan kerana kerajaan berpandangan ianya wajar dan harus dilakukan sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Satu rang undang-undang bernama Rang Undang-Undang Aktiviti Kerajaan Elektronik Negeri Kelantan 2014 telah disediakan mengandungi cadangan-cadangan berikut. Pertama, kengkangan pemakaian Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik AGAA 2007 adalah kerana terdapat undang-undang negeri yang tidak diluaskan pemakaiannya. Oleh itu diperuntukkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar boleh menetapkan mana-mana undang-undang bertulis atau sebahagian daripadanya menerima pakai enactment ini, serta juga boleh mengecualikan mana-mana perundangan subsidiary suatu enactment daripada pemakaiannya. Kedua, mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik bagi tujuan urusan rasmi harian serta pengesahan suatu kontrak. Ketiga, mengadakan peruntukan melalui kehendak undang-undang melalui cara elektronik dalam tulisan, tanda tangan, meterai, saksi, dokumen dan salinan dokumen dan bukti pembayaran sesuatu dokumen. Keempat, mengadakan peruntukan berkenaan kandungan mesej elektronik termasuk dianggap disampaikan kepada sesuatu pihak lain melalui penggunaan alat elektronik serta pengakuan diterima. Kelima, walaupun penggunaan ini bukanlah mandatory bagi seseorang menggunakannya, memberi atau menerima apa-apa mesej elektronik dalam urusan dengan kerajaan, namun dengan adanya peruntukan ini akan memudahkan serta menjadikan sesuatu urusan dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan efisien. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya percaya ahli-ahli yang berhormat sekalian akan menyokong rang undang-undang ini. Saya pohon mencadangkan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu rang undang-undang yang bergelar suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan Undang-Undang Mesej Elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Sekarang saya kemukakan rang undang-undang ini bagi perbahasan. Sila, Elanas. Yang Hormat Datuk Speaker, pertamanya saya menyokong rang undang ini. Kedua, saya ucapkan tahniah kepada kerajaan negeri kerana telah mengambil satu langkah yang wajar untuk memastikan ia selari dengan perkembangan semasa dan sudah pasti ini akan dapat meningkatkan lagi kecekapan pentadbiran negeri Kelantan. Kita tahu bahawa penggunaan mesej elektronik dan kaedah-kaedah lain yang moden ini satu amalan biasa di banyak negara.
dan kita berharap dengan ada langkah ini akan menjadikan negeri Kelantan sebuah negeri yang mesra kepada penggunaan teknologi moden, termasuklah mesej elektronik. Cuma saya ingin mendapat sedikit penjelasan. Sekarang ini kita tahu bahawa kadang-kadang website kerajaan maupun pusat ataupun negeri penggodaman ini digodam oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini bukan satu perkara yang berlaku di Malaysia saja, di seluruh dunia. Jadi ini memerlukan satu ciri keselamatan yang mantap, ya. Firewall yang begitu hebat untuk memastikan bahawa aktiviti penggodaman ini tidak berlaku. Jadi saya ingin mendapat sedikit penjelasan. Apakah ciri-ciri keselamatan yang telah pun diambil dalam pentadbiran kerajaan negeri dan bakal dilaksanakan oleh kerajaan negeri setelah undang-undang diluluskan oleh Dewan ini, ya. Mesej elektronik ini secara umumnya ini selari dengan dasar kerajaan. Dasar kerajaan seluruh dunia termasuk Malaysia ialah untuk menggalakkan penggunaan kaedah elektronik kerana ini menyebabkan masa, menyebabkan kos, ya. Ini terbukti di seluruh dunia, memang digalakkan. Cuma kalau berlaku penggodaman, sudah pasti akan berlaku penipuan, berlaku penyelewengan dan mungkin berlaku penganiayaan terhadap pihak-pihak. Adakah kerajaan negeri bercadang untuk mengadakan dengan izin check and balance, ya, untuk memastikan bahawa perkara-perkara seperti ini tidak berlaku. Jadi saya sokong undang-undang ini dan saya mohon sedikit penjelasan tentang perkara tersebut. Terima kasih. Sila, Pulai Condong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali alhamdulillah syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya bagi membolehkan kerajaan membentangkan satu undang-undang yang hidup dalam dunianya, iaitu penggunaan aktiviti kerajaan elektronik di Kelantan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada seluruh yang terlibat, terutamanya bagi pihak kerajaan yang diwakili oleh pejabat setiausaha kerajaan dan juga PTG yang kebanyakannya banyak menggunakan kerajaan elektronik untuk berhubung dengan masyarakat dan juga pihak berkuasa tempatan itu PBT. Suka juga saya mengambil kesempatan ini untuk merakapkan ucapan terima kasih kepada usaha kerajaan yang memasukkan peruntukan khas pada tahun ini bagi menjalinkan satu jalinan internet di Kelantan yang lebih dikenali sebagai Kelantanet. Peruntukan yang diperuntukkan pada tahun pengurusan tahun 2014 sebanyak 1.5 juta bagi membiayai kos langganan Kelantanet ini merupakan suatu pelaburan yang cukup tepat, apatah lagi dengan lulusnya insya-Allah undang-undang penggunaan aktiviti kerajaan elektronik pada hari ini. InfraQuest, sebuah syarikat anak kerajaan SEDC yang telah bekerjasama dengan Simfonet Sdn Bhd, telah pun mengadakan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menyediakan infrastruktur bagi memberi sokongan kepada khidmat internet dan lebih umumnya sebagai high speed broadband di Kelantan. Usaha ini yang mana satu konsortium telah pun ditubuhkan di antara InfraQuest dan Simfonet yang berjaya membekalkan sehingga kini kepada pejabat SUK sendiri dengan kelajuan sebanyak 100 megabyte per second merupakan satu kejayaan yang besar yang dilakarkan oleh kerajaan dan ianya mampu untuk memberi sokongan kepada berjalannya aktiviti kerajaan yang berkaitan dengan kerajaan elektronik ini. Usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk menyalurkan high speed broadband ini ke semua jajahan-jajahan dan juga pihak berkuasa tempatan dengan kelajuan 20 megabyte bagi kerajaan tempatan dan juga 30 megabyte bagi seluruh pejabat tanah dan jajahan merupakan satu kemudahan
yang boleh dinikmati secara tanpa gangguan insya-Allah oleh pengguna, oleh masyarakat ramai. Saya juga bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh Ailanas, yang mana pihak kerajaan mestilah menyiapkan diri dengan firewallnya sendiri bagi membolehkan semua data-data kita, sama ada data yang disimpan dan data yang ditransmit, daripada diceroboh, digodam oleh kumpulan orang yang tidak bertanggungjawab yang sememangnya wujud dalam dunia cyber ini. Selain daripada itu, dengan terjalinnya high speed broadband yang ditawarkan oleh InfraQuest dan Symfonet ini, insya-Allah saya berharap pihak kerajaan boleh meluaskan lagi penggunaannya, bukan hanya sekadar pemindahan data dan juga telefon dan penggunaan Wi-Fi di pejabat-pejabat kerajaan. Malah lebih daripada itu, pihak kerajaan boleh meningkatkan kawalan di bangunan-bangunan keselamatan ataupun civilian melalui kemudahan CCTV yang boleh dikawal secara berpusat di SUK atau mana-mana tempat yang ditetapkan oleh kerajaan. Juga kita yakin apabila kemudahan high speed broadband ini wujud di Kelantan, ianya memberi suatu kemudahan besar kepada pentadbir-pentadbir, khususnya daripada pejabat SUK, untuk boleh berhubung terus dengan mana-mana kaki tangan di PBT dan juga di jajahan-jajahan melalui video conference. Kemudahan ini bagi meningkatkan kecekapan pengurusan selain daripada mendapat maklumat secara cepat, dan ianya menjimatkan kerana masa, kos petrol dan juga ketepatan maklumat itu boleh diperolehi dalam masa yang cukup singkat. Usaha yang telah lama dibuat oleh Perbadanan Menteri Besar bekerjasama dengan sebuah syarikat bagi menubuhkan data center di Machang, ianya akan memberi kesan yang baik kepada pelaksanaan kerajaan elektronik yang dibentangkan pada hari ini. Saya mendapat maklum daripada pihak yang terlibat, data center itu selepas beberapa halangan yang dilalui akan dapat digunakan insya-Allah pada awal Julai nanti. Ini membolehkan Kelantan menjadi satu lagi pusat pertumbuhan cyber di rantau ini. Selain daripada untuk digunakan bagi kerajaan dan juga pihak swasta, ianya terbuka bagi digunakan oleh syarikat-syarikat yang berada di seluruh dunia bagi menyimpan datanya di data center tersebut. Sehubungan dengan itu, sebelum daripada ini pihak kerajaan telah juga melancarkan aktiviti kreatif bisnes yang ada hubungan yang terlampau rapat dengan penggunaan internet. Saya berharap agar pihak kerajaan dapat memberi suatu pelaburan yang agak serius dalam mewujudkan sistem rangkaian maklumat, bukan hanya di antara pejabat kerajaan dengan pejabat kerajaan, tetapi juga sehingga sampai ke rumah-rumah penduduk di Kelantan. Ianya boleh dilakukan dengan menggunakan TV internet ataupun IPTV, Internet Protocol TV. Ia sekaligus boleh memecahkan halangan yang selama ini wujud yang menjadi inaman negeri untuk menyampaikan maklumat kepada seluruh rakyat secara cepat dan berkesan. Sebelum daripada ini, halangan melalui RTM, melalui radio dan televisyen tidak dapat kita atasi. Tetapi dengan wujudnya sistem rangkaian, dengan kita mempunyai ISP sendiri, Internet Service Provider sendiri, melalui internet dan melalui InfraQuest dan Symfonet, saya yakin pihak kerajaan boleh mengambil kesempatan peluang ini sepenuhnya. Dengan ringkasnya, kalau sebelum daripada ini pihak TM, pihak Celcom, Digi, Yes dan sebagainya hanya membekalkan kepada kita di Kelantan ini hanya sehingga 4 MB sesaat. Tapi Alhamdulillah melalui ISP sendiri yang telah pun diusahakan melalui InfraQuest dan juga Symfonet ini, syarikat ini telah dapat menawarkan tahap minimum
11 megabyte sesaat kepada pengguna dengan kenaikan gandaan 11, 22, 33 dan syarikat konsortium ini juga telah pun menyewa data terang daripada Kuala Lumpur ataupun terang network di antara Kuala Lumpur dan Kota Baru sehingga ke 1 gigabyte per second. Usaha ini bagi membolehkan kerajaan seiring dengan kerajaan-kerajaan negeri lain dan usaha kerajaan membentang dan menerima rang undang-undang kerajaan elektronik pada hari ini adalah amat kena pada tempatnya dan saya mohon menyokong. Ada lagi ahli berhormat? Sila. Kola Bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker, ahli-ahli Dewan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang ini. Pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar kita kan telah berjaya membawa satu pembaharuan yang saya walaupun kecil tapi ini sangat besar artinya. Saya nampak sekarang kalau saya nak balik ke Jeli bulan 11, bulan 12 misalnya, saya mungkin hanya melalui handphone saya tahu boleh lalu ke tidak saya kok apa kata panjang. Itu saja mungkin orang kata ni saya tak payah pusing ikut tanah merah misalnya. Jadi mudah dengan adanya satu penggunaan teknologi ini, saya rasa banyak benda yang kita boleh atasi. Mungkin apa yang berlaku jalan raya runtuh di Gua Musang ke, banjir besar ke di Kolekrai ke, dapat kita sebarkan maklumat-maklumat kepada orang ramai, juga kepada pihak-pihak berkenaan supaya dapat diambil tindakan dengan segera ini. Jadi saya rasa ini sangat bagus, satu-satunya program kerajaan yang patut disokong oleh semua pihak. Jadi terutama sekali saya nampak dengan adanya ini juga akan menjimatkan kertas-kertas. Mungkin dengan adanya satu ini kita tak perlu lagi banyak menggunakan kertas-kertas dan kadang-kadang kita rasa rugi jangan tengok yang benda-benda macam ini kadang-kadang ni tak ada apa pun akhir sekali. Jadi saya harap supaya kalau boleh menjimatkan lagi kewangan negeri kita, di samping kita juga mendapat kelebihan daripada segi penggunaan. Saya ucap terima kasih juga pada Pelacondo kerana telah memberi gambaran kepada kita bahawa internet dan juga wifi broadband ini nampaknya lebih berkuasa tinggi di negeri kita daripada biasanya 4 megabyte kepada 11 ataupun 12 yang seperti yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Jadi saya juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Luar Bandar telah memberi banyak kemudahan kepada penduduk kampung di kawasan hulu lah, terutama sekali di kawasan Jeli, Gua Musang, Kolekrai berkenaan internet ini. Wireless ni, kita ada kampung tanpa wireless pun. Harganya sampai 300-400 ribu satu kampung diberi oleh Kementerian Luar Bandar untuk memastikan supaya anak-anak muda kita ini arif berkenaan dengan penggunaan internet dan juga teknologi moden ini. Jadi saya harap kita boleh rangkaikan dengan usaha kerajaan ini untuk supaya electronic messaging ini dapat kita manfaatkan sepenuhnya kepada seluruh rakyat negeri Kelantan, terutama sekali kepada generasi muda yang sangat ingin menggunakan teknologi baru ini. Cuma seperti yang diberitahu oleh Ailanas tadi, dia kata masalah yang paling besar negara kita ni ialah juga seluruh dunia sebenarnya ialah tentang ada manusia yang suka menggodam macam-macam website lah, tidak berkata kerajaan saja, termasuklah juga kepada filem star ke macam-macam lah. Ada kadang-kadang orang tu mati pun dia bodoh kau terhidup lagi. Jadi macam-macam cerita. Jadi saya harap kita berusaha untuk memastikan supaya web kita ini tidak dirusakkan oleh anasir-anasir yang tak patutlah. Saya juga ingin mengatakan patut kerajaan negeri juga ambil belajar daripada Kesedar. Kesedar ni antara di dalam agensi kerajaan yang mendapat kejayaan yang paling bagus berkenaan dengan portal dan website ni.
dia antara yang terbagus di Malaysia ini. Antara jabatan-jabatan kerajaan telah diberi anugerah oleh kerajaan Malaysia. Jadi itulah sedikit banyak ucapan saya. Saya menyokong cadangan rang undang-undang. Terima kasih. Ada lagi ahli Muhammad yang ingin membuat perbahasan? Kadok yang Pak. Kalau tidak ada, saya minta penggulungan daripada pihak kerajaan. Kadok yang Pak Datuk. Sila Imam Akadok. Maaf. Tak tengok lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, alhamdulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Speaker yang memberi peluang kepada saya menyertai perbahasan rang undang-undang enakmen aktiviti kerajaan elektronik Negeri Kelantan tahun 2014. Saya amat bersetuju dengan yang berhormat Ailanas yang penekanannya kepada keselamatan. Maklum sajalah benda yang dibuat oleh manusia ni, kalau manusia cipta tu comel dah. Kalau manusia nak buat jahat tu pun comel dah juga dia buat cara dia. Menyebabkan akan berlaku dari segi penjagaan keselamatan, terutamanya kalau melibatkan fail-fail yang berstatus rahsia. Kita amat setuju dan insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa kerajaan Kelantan dalam persidangan sebelum pilihan raya 14 ni kita tak payah bawa beg dah. Tak payah kelik fail, tak payah gapo sebagaimana kata Kuala Balah dah ni. Kita mari dengan tangan kosong, kita tengok depan kita tertekan gapo kita nak tekan tu belakang maklumat insya-Allah. Jadi menjelang pilihan raya 14 nanti kita tengok semua esko pun tak payah kelik beg besar-besar dah, tak payah. Yang berhormat Datuk Speaker, pengalaman kita lepas-lepas, kita jadi pedoman pengajaran kepada kita, khususnya kepada jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi kerajaan yang terlibat dengan orang ramai, pejabat tanah, PTG dan sebagainya. Sistem baik, tapi kalau ada penyelewengan menyebabkan sistem itu jadi tak baik. Khususnya kalau berkaitan dengan pertukaran hak milik tanah dan sebagainya. Jadi ini pihak kerajaan mesti status keselamatan ini mesti diberi penekanan yang paling tinggi sekali. Saya sempat baca dalam fasa 9, 1D, arahan teknologi maklumat disebutkan bahawa di langkah-langkah keselamatan terhadap apa-apa capaian yang tidak dibenarkan. Maknanya keselamatan itu amat penting. Kita juga, sebagaimana kita sudah maklum, kita berhubung dengan Jabatan Immigration. Bila kita nak pasport dulu, kita kena tunggu sekurang-kurangnya seminggu. Learning sejam 2 jam boleh siap. Dan sikit lagi kemungkinan 10 minit pun boleh siap pasport. Dan kita nak juga ini menjadi pengajaran kepada kerajaan negeri supaya apa-apa benda yang berurusan dengan rakyat mesti dipercepatkan melalui sistem ini. Jadi kalaulah kita sebagai contohnya saya terlibat dengan sebahagian besar dengan urusan kerja saya dengan pejabat tanah. Kalau kita nak beli cabutan hak milik itu, kita kena tunggu sejam ataupun setengah jam ataupun 45 minit. Jadi kalau boleh kita buat sistem ini, kita pergi meja dia tu tak sampai 5 minit, kita boleh beli dah cabutan tu. Nah, ini kelebihan dia. Jadi kita mengharapkan supaya kerajaan di samping kita bangga dengan sikap kerajaan yang berubah daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Kita nak juga sistem ini keselamatannya mesti dijaga dengan rapi insya-Allah. Jadi saya yang berhormat Datuk Speaker, saya mahu menyokong. Kalau sudah tidak ada perbahasan, maka saya persilakan pihak kerajaan untuk membuat penggulungan. Yang berhormat Datuk Speaker, saya ucapkan terima kasih kepada 4 adun yang telah memberi pandangan yang membanggakan ialah semuanya memberi tahniah kepada kerajaan Kelantan kerana dapat membentangkan rang undang-undang ini, enactment ini untuk diluluskan. Dan seperti mana saya katakan pada akhir ucapan saya rasa semua adun akan bersedia untuk memberi sokongan pada enactment ini. Untuk menjelaskan beberapa perkara mengenai dengan enactment ini, Ailanas minta supaya website kerajaan ini tidak
menjaga keselamatannya tidak digodam ataupun hack oleh mana-mana pihak dan maklumat kita bocor. Untuk maklumannya ialah kita ada Jabatan Teknologi Maklumat di SUK yang telah pun mengambil tindakan dengan ada firewall dan safety wall yang cukup supaya maklumat yang ada pada kita dapat dijangka selamat dan tidak dapat digodam oleh mana-mana pihak. Saya ucap terima kasih di atas pandangan Ailanas dan sokongan kerana dengan ini kita dapat bergerak dengan lebih lancar. Utamanya proses ini ialah antara kerajaan dengan pengguna-pengguna mempercepatkan dan paperless society. Lama dah kita cakap mengenai paperless government society ni. Tidak perlu saya pun duduk nulis tiap-tiap seorang adun tu ada Pak Bah, tiada nak jawab. Kalau ada melalui elektronik ni, dia keluar situ, saya tekan nanti ini cakap, saya jawab. Itu sajalah. Tapi dengan keadaan ini, insya-Allah maknanya kita sudah ada persediaan. Terima kasih kepada Ailanas di atas cadangan. Pulau Condong ada menceritakan mengenai dengan preparation kerajaan. Memang ya. Kita sudah buat persiapan dengan Kelantan Net. Hala 7 ICT dulu lagi dalam 2-3 tahun lepas, hala 7 ICT, dan akhir ni pada akhir tahun lepas kita setuju mewujudkan Kelantan Net. Baru ni diluluskan UNESCO dengan peruntukan pertama kali 1.5 juta. Kelantan Net ini adalah usaha sama. Rangkaian Kelantan Net ini adalah untuk capaian laju kepada intranet dan internet itu sendiri. Dan ini adalah usaha sama konsortium antara InfraQuest iaitu syarikat anak SCDC dengan syarikat swasta Simponet. Dan 1.5 juta ini ialah untuk servis ataupun menerima servis itu saja. Adapun infra itu termasuk fiber optik dan sebagainya itu adalah di atas belanja simposium dan InfraQuest ini. Dan kalau insya-Allah seperti mana soalan lepas oleh Tendung, dia tanya bila ke Wi-Fi ini, Wi-Fi percuma ini akan diberi kepada tiap-tiap DUN. Saya jawab pada tahun 2014. 2014 ni bulan 12 ni baru habis. Jadi insya-Allah bulan depan ni kita bercadang untuk memberi melalui jalur lebar kita beri percuma kepada 45 DUN Wi-Fi percuma kepada 45 DUN. Dia pilihlah sama ada dia nak buat dekat DUN dia ataupun di cyber cafe dekat-dekat pejabat dia. Jaraknya boleh digunakan lebih kurang dalam 200 meter. Orang yang duduk 200 meter daripada pusat Wi-Fi itu boleh menggunakan khidmat ini. Dan juga dengan kelajuan lebih kurang kelajuan 55 megabyte per second. Lepas tu kita juga bersetuju untuk membekal Wi-Fi percuma kepada semua pejabat ahli parlimen. 14 lokasi dan juga kita memilih 3 buah masjid bagi tiap-tiap jajahan untuk dibekalkan Wi-Fi percuma. Dan insya-Allah ada sekolah-sekolah YIK yang minta Muhammad Muhammadi di satu distrik itu kita akan juga cuba bekalkan satu Wi-Fi percuma bagi tiap-tiap sekolah induk Muhammadi di tiap-tiap jajahan itu. Kalau benda ni projek ini akan disegerakan dan kita sudah pun minta mengeluarkan arahan kepada InfraQuest dan juga Simponet supaya mempercepatkan usaha ini. Bagi Kuala Bala, terima kasih kerana mencadangkan memberi ransangan supaya paperless society dan sebagainya dan pendidikan kepada pelajar-pelajar khususnya Kedah. Dalam hal ini kita ada membuat satu kumpulan berkala khusus berkala kepada setakat ini kepada pelajar-pelajar daripada Yayasan Islam Kelantan.
Dalam sebulan kita buat sekali dalam kumpulan 40 orang pelajar, kita kumpul dan kita adakan kursus selama 2 hari 1 malam. Baru-baru ini saya sempat rasmi satu kursus IT ni kepada pelajar-pelajar YEK di Perdana Resort yang mereka hadir selama 2 hari 1 malam. Dan dalam siri kursus itu, dari segi praktikalnya dan juga banyak diterapkan mengenai masalah jangan melibatkan diri dalam negatif, sebab negatif element dalam internet ni. Sebab kalau kita tengok pada anak-anak kita kadang-kadang tak ada masa kita dengan dia duduk main internet saja. Kita balik dia main internet, kita tidur pun dia main internet lagi. Jadi benda-benda ni, ini teknologi ni baik. Tetapi kadang-kadang kalau disalahgunakan, maka dia akan jadi komputer sendiri. Dia tu komputer dah. Kita tidak dapat dah nak berhubungan dia. Maka inilah kursus-kursus selama ini diterapkan kepada pelajar-pelajar supaya mereka ini menggunakan internet ini dengan secara positif, mendapat pendidikan yang baik dan menggunakan internet itu untuk kerjaya dia sendiri. Saya terima kasih kepada Kuala Balah dan Kadak delivery system macam disebut oleh Melo, sistem delivery. Ya. Tuanku pun ada bertitah delivery system dengan izin, Melayunya penyampaian servis itu sendiri. Kadang-kadang servis itu patut boleh diselesaikan dalam masa 6 jam, tetapi tidak dapat diselesaikan, kena mari esok pula. Ini kalau kita guna ni adalah kita guna dengan baik IT ni, electronic government ni, mana kita memudah carakan dan kita bagi servis yang terbaik, delivery system yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan. Rakyat adalah pelanggan dan kita adalah pembekal servis. Inilah saya rasa antaranya electronic government inilah yang boleh dibuat oleh kita untuk improve sistem kita yang sudah ada, sekian ada, macam e-tegar, e-tanah, e-hasil sebagainya, kita dapat improvekan lagi dengan lebih cepat, lebih itu, maklumat kita dapat cepat dan juga servis kepada pelanggan pun lebih cepat lagi, insya-Allah. Saya terima kasih kepada semua adun yang menyokong dan saya harap kita dapat meluluskan usul ini pada hari ini juga. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu rang undang-undang yang bergelar suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Hendaklah dibaca bagi kali yang kedua. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata setuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak dipersetujukan. Rang undang-undang tersebut hendaklah dibaca bagi kali yang kedua. Suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Sekarang Dewan bersidang sebagai jawatan kuasa. Fasal 2 dan jadual. Pasal 2 dan jadual menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal 3. Pasal 3 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 4. Pasal 4 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 5. Pasal 5 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 6. Pasal 6 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 7. Pasal 7 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 8. Pasal 8 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 9. Pasal 9 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 10.
Fasal 10 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 11. Fasal 11 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 12. Fasal 12 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 13. Fasal 13 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 14. Fasal 14 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 15. Fasal 15 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 16. Fasal 16 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 17. Fasal 17 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 18. Fasal 18 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 19. Fasal 19 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 20. Fasal 20 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 21. Fasal 21 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 22. Fasal 22 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 23. Fasal 23 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 24. Fasal 24 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 25. Fasal 25 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 26. Fasal 26 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 27. Fasal 27 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 28. Fasal 28 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 29. Fasal 29 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 30. Fasal 30 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 31. Fasal 31 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 32. Fasal 32 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 33. Fasal 33 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 34. Fasal 34 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 35. Fasal 35 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 36. Fasal 36 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 1 dan fasal-fasal mengundangkan. Fasal 1 dan fasal-fasal mengundangkan menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Persidangan Dewan disambung semula. Yang berhormat Datuk Speaker, saya mohon memberitahu bahawa satu ran undang-undang yang bergelar suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam. Penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengannya. Telah ditimbang dalam peringkat jawatankuasa fasal demi fasal dan telah dipersetujui tanpa apa-apa pindaan. Dengan demikian, Yang Berhormat Datuk Speaker, sekarang saya mohon mencadangkan satu rang undang-undang yang bergelar suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengannya. Hendaklah dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu rang undang-undang yang bergelar suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan itu melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya, hendaklah dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan sekarang.
Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata setuju, ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak dipersetujukan. Rang undang-undang tersebut hendaklah dibaca bagi kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Enactment ini bolehlah dinamakan Enactment Kerajaan Elektronik Negeri Kelantan 2014 dan hendaklah disifatkan telah mula berkuasa pada tarikh yang akan ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri melalui pemberitahuan dalam warta. Rang undang-undang yang pertama diterima dan diluluskan. Diperbuat undang-undang ini oleh Badan Perundangan bagi Negeri Kelantan. Ahli-ahli berhormat sekalian, alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama ahli-ahli yang berhormat sekalian pada persidangan kali ini. Saya berhasrat untuk menangguhkan Dewan dan Dewan akan bersidang semula pada tarikh dan masa yang akan diberitahu kelak. Ila liqa. Sama-samalah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Dengan ini Dewan ditangguhkan.